Akbar. Takbir bergema disambut hadrah. Tanda merdeka, negara berkah. Rakyat bersatu di bawah sunnah. Negara makmur, berlimpah rahmah. 84 sejarah dilakarkan. Hadrah di Palu, lambang kesatuan. Rakyat gembira, penuh kesyukuran. Jadi ristaan sepanjang zaman. Pada detik 12 malam, 31 Disember 1983, negara Brunei Darussalam telah melakarkan sejarah dengan pengisytiharan kemerdekaan penuh lagi berdaulat yang menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang mandiri dengan mengambil alih semula tanggungjawab antarabangsa dengan secara penuh dan kekal menjadi negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik serta bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah berasaskan keadilan, amanah dan kebebasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan gema takbir yang melaungkan kebesaran ilahi, diikuti dengan paluan hadrah yang berkumandang memenuhi suasana kesyukuran dan kegembiraan menyambut kemerdekaan. Detik ini kekal menjadi ristaan anak bangsa, apatah lagi bagi mereka yang ikut serta dalam acara tersebut. Bunyi pukulan atar yang dipalu oleh seramai lebih 500 orang umpama simbol mengalu-alukan detik kemerdekaan dengan penuh harapan dan doa agar negara Brunei Darussalam sentiasa aman makmur dan berjaya menjadi bumi yang berkat dan sejahtera di bawah lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Brunei aman makmur, Brunei berdaulat dan merdeka. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan sama-sama mengimbas kembali peristiwa yang cukup bersejarah, iaitu kemerdekaan, melalui sorotan tetamu-tetamu yang telah mengambil peranan sebagai ahli jawatan kuasa persembahan hadrah pada malam pengisytiharan kemerdekaan dan pada sambutan Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam buat julung kalinya pada tanggal 23 Februari 1984. Tidak dapat kita bayangkan cabaran yang dilalui oleh mereka yang turut serta pada ketika itu. Seperti yang kita sudah sedia maklum, bahawa paluan hadrah mempunyai beberapa pukulan yang berbeza-beza dan dengan mengumpulkan jumlah pemukul yang tidak sedikit, iaitu lebih 1,000 orang, paluan hadrah mengharmonikan pukulan-pukulan yang datang dari pelbagai latar belakang dan umur bukanlah suatu perkara yang mudah. Pukulan asas bagi hadrah adalah lebih daripada 6 pukulan yang juga membawa kepada pukulan rentak atas dan bawah tar. Untuk membawai pemukul-pemukul, perlu ada ketua yang dapat membimbing dan meratakan pukulan-pukulan yang pelbagai itu
menjadi senada yang harmoni dan meriah. Pada malam pengisytiharan kemerdekaan negara Brunei Darussalam, seramai lebih 500 orang peserta hadir telah mengambil bahagian yang terdiri dari golongan lelaki dan wanita yang berpakaian seragam berwarna putih telah memukul tar masing-masing dengan penuh semangat yang juga diiringi oleh tembakan meriam. Kemerdekaan yang diimpikan akhirnya telah menjadi realiti dan pukulan hadrah terus bergema di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin sebagai lambang mengalu-alukan dan kesatuan bagi seluruh rakyat di negara ini yang terdiri dari pelbagai puak dan kaum hidup di bumi Darussalam yang bertuah dan berkat. Di sebalik tirai persembahan hadrah yang menjadi ristaan sehingga kini, salah seorang ahli jawatan kuasa persembahan hadrah pada malam tersebut sudi berkongsi pengalaman beliau sepanjang menjadi ahli jawatan kuasa dan juga menjadi salah seorang peserta yang turut melatih di antara para peserta yang mengikuti persembahan malam tersebut. Kita cuba membuat pendekatan bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Muhammad Yassin bin Haji Hassan, adalah salah seorang insan yang amat dikenali oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia hadrah di negara ini. Beliau merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam ketika negara menyambut Hari Kemerdekaan, yang mana beliau bertanggungjawab dalam mengendalikan pasukan hadrah bagi sekolah tersebut. Kita ikuti bersama wawancara sama dengan beliau. Mungkin cikgu boleh menceritakan mengenai dengan pengalaman cikgu Haji sendiri. Ini semasa cikgu Haji terlibat dalam ahli jawatan kuasa kumpulan hadrah pada acara malam pengisytiharan kemerdekaan negara kita ni, Brunei Darussalam. Suasananya sungguh mengagumkan dan membanggakan kita ni, kerana rakyat bertahan dalam keadaan hujan yang lebat malam itu. Selalunya orang merdeka, merdeka, ya Allah Akbar. Jadi perasaan itu lain bah. Sajok pun dia lagi sajok bah. Semangat itu kubar-kubar sebab kita ni lama sudah jangan kami nanti merdeka itu loh. Ini tah masanya merdeka. Tapi merdeka dengan melaungkan keluar takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi cikgu, sambutan Hari Kebangsaan negara kita ni Brunei Darussalam itu, peserta hadrah yang ikut pada tahun itu difahamkan lebih kurang 1,000 lebih peserta. Bukan saja daripada satu kumpulan, malahan daripada beberapa kumpulan-kumpulan yang lain. Dari daerah Belait, dari daerah Tutong, dari daerah Temburong, Brunei Muara sendiri sudah ada beberapa buah kumpulan. Jadi, macam mana Cikgu Haji melatih ahli-ahli kumpulan tersebut menjadikan kumpulan itu meriah dan juga harmoni? Yang orang kita ini satu pukulan indah puhar. Apa teknik-teknik yang cikgu pakai waktu itu? Sebenarnya ahli-ahli atau peserta yang hadrah dari kampung-kampung masing-masing dan sekolah itu sudah mempunyai bakat tahukan timpu atau perantaan itu. Tapi ada sedikit cara, kadang-kadang ada yang laju, ada yang perlahan. Jadinya itulah disebabkan saya pun berfikir menggunakan hitungan itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Update sebarang apa? Dalam 4, satu barang yang saya katakan macam-macam. Jadi menurut pendapat Cikgu Haji sendirilah, kenapa hadrah ini terpilih
untuk menjadi salah satu daripada persembahan utama dalam malam sambutan malam pengisytiharan kemerdekaan dan hari kebangsaan pada tahun 1984 itu. Sebaik saja takbir dilafazkan, pukulan hadrah dapat didengarkan di seluruh Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Padang Seri Begawan. Di hadrah ini sebenarnya sebati sudah dengan rakyat Ketani. Bangsa Ketani. Kebetulan dia bangsa Melayu, beragama Islam. Jadi mengambil ini mungkin daripada Tala'al, macam Tala'al masa zaman Nabi pun ada doa mengalu-alukan. Saya pun ada perkahwinan ada disunatkan juga ada dianukan. Tapi tidak boleh bergiring-giring, ada pada pakaian saja macam kumpang. Kalau kumpang dah bergiring-giring tu. Kalau tak begini. Jadi memang kalau yang baik kata tak baik ah. Jadi Ketani berselawat, memuja. Macam doa aja tu hadrah tu. Macam doa aja. Menyampaikan sesuatu yang baik, membuat perkara yang baik, yang memuji kepada Tuhan. Lagunya lagu-lagu daripada selawat dan sebagainya. Jadi Cikgu ada juga lah mendengar cerita daripada kawan-kawan. Cikgu Haji sendiri ada menciptakan lagu khas untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun 1984 itu. Jadi apa nama lagu ciptaan Cikgu Haji itu? Itu sebenarnya saya pun kawan-kawan ini banyak lantik jalan kuasa tu. Kerana ada menyuruh mana mencipta, saya cipta. Jadi kawan saya itu Cikgu Pengen Haji Tahir. Bisa ceritanya, pakai atas juga. Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Di sinilah saksi berlangsungnya acara Perhimpunan Agung sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang pertama pada 23 Februari 1984. Pada sambutan tersebut, Brunei dikunjungi oleh pembesar-pembesar luar negara yang dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara bersejarah bagi negara Brunei Darussalam. Sebelum ikrar dibacakan, persembahan hadrah telah mengambil tempat di mana seramai 1,200 orang belia dan belia wanis yang terdiri dari persatuan-persatuan di seluruh negara telah ikut serta sebagai persembahan padang dari Majlis Belia-Belia Negara Brunei Darussalam dengan pakaian sedondon mengikuti warna-warna yang terdapat pada bendera negara. Dimulai dengan lagu Bismillah, stadium ini penuh dengan gegak gempita pukulan hadrah yang memenuhi ruang udara, diikuti dengan lagu Allah Selamatkan Sultan dan Negara.
Jadi, mari kita ikuti temu bual bersama dengan beberapa orang peserta yang mengikuti persembahan pada hari tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya tuan? Alhamdulillah. Sihat ah? Sihat. Alhamdulillah. Baik, kali ini saya berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Awang Syahram bin Haji Abdul Rahman ya. Merupakan salah seorang peserta persembahan hadrah yang terlibat secara langsung pada malam pengisytiharan kemerdekaan negara Brunei Darussalam dan juga sambutan Hari Kebangsaan buat julung kalinya diadakan pada tahun 1984. Jadi sebelum itu tuan ya. Ya. Apa ditanung tadi itu? Di sini Anita kami masa Hari Kebangsaan 1984 itu kami membawakan hadrah untuk hari kemerdekaan tersebut. Banyak kenangan manis di sini. Banyak kenangan manis di sini. Seramai 1,200 orang peserta masuk ke dalam stadium ini untuk mempersembahkan permainan hadrah pada ketika itu. Di sini kami sebelum itu membuat latihan demi latihan dan menyatukan pasukan lain dalam satu kumpulan hadrah yang besar tersebut. Jadi di sana berbagai-bagai aliran telah pun disatukan dan menggunakan pada ketika itu yang dijadikan satu pasukan dengan aliran yang tertentu itu menjadi satu aliran. Yaitu dari segi pendapat pribadi saya, di sanalah yang dinamakan aliran hadrah Hari Kebangsaan. Pengalaman-pengalaman itu banyak dialami, terutama sekali pengalaman-pengalaman yang manis. Pengalaman manis apabila kami bertemu dengan pasukan-pasukan berlian dan pasukan NATO, maka kami saling kenal mengenali dan beramah mesra, dan ada setengahnya menjadi kawan rapat sehinggalah pada ketika ini. Walaupun kami sudah berumur, pada ketika ini sudah jadi warga emas. Cabaran dalam mengadakan sambutan ini amatlah bagi saya berat. Pertama-tama pada malam pengisytiharan itu, sebelum kita membuat persembahan, kejadian hujan terlalu lebat, berserta angin di dalam sekitar lepas menjalankan sembahyang fardu maghrib. Jadi rasa hati pun gundah golana, di mana adakah persembahan ini berjaya atau sebaliknya. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan barangkali juga dengan adanya keberangkatan Sri Begawan Sultan yang pada ketika itu amat ketara berkatnya, jadi hujan pun teduh. Alhamdulillah. Bila hujan teduh, kami pun rasanya lega dan membuat persembahan pun rasanya sempurna. Jadi nyurang istilahnya kalau dibandingkan masa perayaan pertama itu masa almarhum menyebutkan Allahu Akbar itu meramang jauh bulu rasa macam ada nyurang istilahnya terharu rasanya apabila dilaungkan kalimah Allahu Akbar oleh almarhum sendiri. Jadi perbezaan tadi mengenai dengan di stadium. Ya. Nyurang kalau distilahkan manis ada, pahit pun ada, pasal ialah julung kalinya. Latihannya pun boleh dikatakan balik-balik kan. Pertama kali kita ni kan mau cari yang terbaik. Itu barangkali latihan itu boleh saya katakanlah menyeronokkan, walaupun yang melelahkan, tapi menyeronokkan pasal ada semangat
kebangsaan yang tertanam kepada diri kita ini sendiri. Orang pada masa itu tahulah kali pertama lagi, semua rakyat indah kira panaskah, hujankah, masih lagi bertumpu di sana untuk mengadakan latihan hari kebangsaan. Itulah tadi kita telah bersama tetamu-tetamu kita yang telah mengongsikan pengalaman mereka terlibat dalam sambutan hari yang bersejarah sebagai ahli kumpulan hadrah. Kita dapat melihat betapa hadrah itu memainkan peranan yang signifikan bukan sahaja dalam kedua acara yang sentiasa menjadi ristaan dalam sejarah, malah dalam semua acara-acara dan kerajaan rasmi. Dalam acara-acara sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun dan acara-acara sambutan yang lain, hingga kini paluan hadrah sentiasa bergema, terutamanya dalam mengalu-alukan kedatangan tetamu kehormat dengan laungan lagu yang memuji kebesaran ilahi. Lantunan hadrah yang dipukul berbentuk atar atau rebana. Sebenarnya kita sentiasa mendengar ritma melodi yang harmoni dengan alunan yang rancak dan meriah. Apatah lagi dengan semakin ramainya ahli pemukul, akan semakin meriahlah bunyi hadrah dengan pelbagai pukulan yang berbeza-beza. Perkataan hadrah adalah berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud hadara, iaitu hadir. Rampana hadrah sebelumnya dikenali sebagai rampana dikir kerana ia adalah berkaitan dengan perkembangan agama Islam di sekitar Kepulauan Asia Tenggara, di mana dalam lebih kurang kurun ke-13, pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah selalu memukul rempana atau tar mereka untuk menarik minat para pelanggan untuk melihat barangan jualan mereka. Bermula dari sana jugalah peranan hadrah dalam masyarakat berkembang sebagai persembahan selingan untuk memeriahkan suasana dalam sambutan hari perkahwinan dan acara-acara kerajaan kerana bunyinya yang ramai dengan rentak yang menghiburkan. Kalau pada asalnya memainkan hadrah dalam acara perkahwinan hanya dilakukan oleh penduduk-penduduk yang tinggal di kampung air. Namun, semakin lama setelah bermulanya perpindahan ke darat, hadrah mula dimainkan oleh penduduk-penduduk di darat. Sehingga di sini sahaja dahulu paparan kita dalam lakaran 84, yang mana pada keluarannya ini fokus mengenai dengan signifikan hadrah dalam sambutan Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Kebangsaan. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam keluaran yang akan datang bersama dengan fokus yang lain pula. Rakyat hidup aman dan makmur berkat Brunei berdaulat merdeka. Kekalkan semangat cinta negara dan bersama kita ni memelihara warisan budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 bagi tahun 2021 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Brunei Merdeka Darussalam.